Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, melibatkan subtopik 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Dan kita akan belajar satu standard pembelajaran, iaitu menganggar kuasa 3 suatu nombor dan punca kuasa 3 suatu nombor. Dalam membuat anggaran untuk kuasa 3 dan punca kuasa 3, satu benda yang paling penting untuk kita ingat ialah kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna ialah hasil darab nombor yang sama sebanyak 2 kali, sama ada nombor itu positif ataupun nombor negatif. Jadi hasil darabnya tu kita namakan sebagai kuasa 3 sempurna. Dan di sini cikgu sertakan ada 10 contoh kuasa 3 sempurna, iaitu 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 dan 1000. Okey, kalau kita dah biasa buat latihan untuk tajuk sebelum ni, nombor-nombor ni kita dah biasa jumpa dalam latihan. Okey? Dan kita akan lihat bagaimana kita nak menganggar kuasa 3 bagi suatu nombor. Okey? Bila kita sebut tentang menganggar, maksudnya kita nak mencari nilai yang paling hampir. Bukannya kita mencari nombor nilai sebenar bagi nombor tersebut. Okey, kita lihat soalan pertama. Anggarkan nilai bagi 3.2 kuasa 3. Okey, 3.2 kuasa 3 ialah nombor perpuluhan. Dan kita akan cari nombor bulat yang terdekat dengan 3.2. Dan nombor itu ialah nombor 3 dengan nombor 4. Okey, ini ialah garis nombor untuk antara 3 dengan 4. Untuk kita lihat dengan lebih jelas di manakah kedudukan 3.2. Sama ada hampir kepada 3 ataupun hampir kepada 4. Seterusnya, kita kaitkan nombor ini dengan kuasa 3. Sebab kita nak cari kuasa 3, jadi kita akan kaitkan pula dengan kuasa 3. 3.2 kuasa 3 adalah antara 3 kuasa 3 dengan 4 kuasa 3. Dan 3 kuasa 3 ni ialah 27, manakala 4 kuasa 3 ialah 64. Seterusnya, kita lihat pada garis nombor ini di manakah kedudukan 3.2. Okey, tengah-tengah ni 3.5. Jadi 3.2 akan berada di sebelah kiri, iaitu hampir dengan 3. Okey, apabila hampir dengan 3, bermaksud 3.2 kuasa 3 menghampiri 27, iaitu 3 kuasa 3. Okey? Dan kita lihat pula contoh yang kedua. Anggarkan nilai bagi negatif 2.8 kuasa 3. Okey, ini ialah nombor perpuluhan negatif. Jadi untuk perpuluhan ni, sebab depan dia 2, jadi kita boleh pilih nombor yang terdekat. Okey, nombor yang terdekat ialah nombor negatif 2 dengan negatif 3. Negatif 2.8 berada di antara negatif 2 dengan negatif 3. Jadi, langkah seterusnya kita kaitkan dengan kuasa 3, iaitu negatif 2.8 kuasa 3 adalah antara negatif 2 kuasa 3 dengan negatif 3 kuasa 3. Okey, yang berikutnya kita tukarkan negatif 2 kuasa 3 dengan nilainya negatif 8. Dan negatif 3 kuasa 3 kita tukar dengan negatif 27. Okey, seterusnya kita lihat negatif 2.8 hampir kepada negatif 3 ataupun hampir kepada negatif 2. Jadi di tengahnya ialah negatif 2.5. Jadi di mana kedudukan negatif 2.8? Okey, negatif 2.8 akan ada di sebelah kiri ni. Jadi akan hampir dengan negatif 3. Didapati negatif 2.8 adalah lebih hampir dengan negatif 3. Bermakna negatif 2.8 kuasa 3
menghampiri negatif 27. Okey, negatif 27 ni ialah negatif 3 kuasa 3. Okey, kalau awak lihat ayatnya sama sahaja bentuk dia. Mula-mula kita pilih dua nombor yang ada di antara nombor yang diberi. Okey, pilih dua nombor. Seterusnya kita kaitkan dengan kuasa 3. Dan kuasa 3 tersebut kita tukarkan kepada nilai kuasa 3 sempurna. Dan kita lihat dia hampir kepada yang mana antara dua nombor tersebut. Jadi kita akan pilih nombor yang terdekat dengan nombor yang diberi. Okey. Contoh yang ketiga, anggarkan nilai bagi negatif 0.761 kuasa 3. Okey, bagi nombor perpuluhan yang di hadapannya ialah sifar, maka kita akan lihat nombor pertama, tempat perpuluhan pertama, iaitu di sini ialah 7. Jadi kita akan fikirkan negatif 0.7 ni berada di antara nombor negatif 0.7 dengan negatif 0.8. Okey. Dia akan berada di antara dua nombor ini dan kita akan kaitkan dengan kuasa 3-nya, iaitu negatif 0.761 kuasa 3 adalah antara negatif 0.7 kuasa 3 dengan negatif 0.8 kuasa 3. Dan langkah berikutnya, kita akan tukar kepada nilai sebenarnya, iaitu negatif 0.343 untuk negatif 0.7 kuasa 3. Dan untuk negatif 0.8 kuasa 3 ialah negatif 0.512. Dan kita lihat negatif 0.761. Di manakah kedudukannya pada garis nombor ini? Hampir kepada negatif 0.7 ataupun lebih hampir kepada negatif 0.8. Jadi sebab di tengah ni negatif 0.75, maka negatif 0.761 akan berada di sebelah kiri ini, iaitu menghampiri negatif 0.8. Didapati negatif 0.761 adalah lebih hampir dengan negatif 0.8, maka negatif 0.761 kuasa 3 menghampiri negatif 0.512, iaitu negatif 0.8 kuasa 3. Okey, ini ialah 3 contoh untuk menganggar kuasa 3. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menganggar punca kuasa 3 bagi satu nombor. Okey, anggarkan nilai bagi punca kuasa 3 10.8. Okey, berbeza sikit dengan kuasa 3 tadi. Untuk punca kuasa 3, kita akan pilih dua nombor kuasa 3 sempurna yang terdekat. Okey, kita lihat 10.8 adalah antara 8 dengan 27. Okey, di sini cikgu sertakan kuasa 3 sempurna. Mudah untuk kita lihat nombor 10.8 berada di antara, okey, kita lihat di sini ada di antara 8 dan 27. Ingat ya, kalau punca kuasa 3, kita akan pilih dua nombor kuasa 3 sempurna. Seterusnya, punca kuasa 3 10.8 adalah antara punca kuasa 3 8 dengan punca kuasa 3 27. Okey, mula-mula kita cari dua nombor kuasa 3 sempurna yang terdekat. Seterusnya, kita kaitkan dengan punca kuasa 3-nya. Dan kita tahu bahawa punca kuasa 3 8 ialah 2 dan punca kuasa 3 27 ialah 3. Jadi kita lihat pula kedudukan 10.8 ni kat mana? Okey, hampir kepada 8 ataupun hampir kepada 27. Jadi kita perlu ada tengah-tengah dia. Macam mana nak dapat tengah-tengah ni? 8 kita tambah dengan 27, kita bahagi 2. Jadi tengahnya ialah 17.5. Jadi 10.8 akan berada di sebelah kiri, iaitu hampir kepada 8. Didapati 10.8 adalah lebih hampir dengan 8, maka punca kuasa 3 10.8 menghampiri 2, iaitu
punca kuasa 3 bagi 8. Okey, cikgu harap boleh jelas. Kita lihat pula contoh yang kedua. Anggarkan nilai bagi punca kuasa 3 200. Okey, kita cari dua nilai nombor kuasa 3 sempurna di antara yang terhampir dengan 200. Jadi nombor itu ialah 125 dengan 216, iaitu 5 kuasa 3 dan 6 kuasa 3. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, untuk garis nombor ni kita perlu tulis 2 kuasa 3 sempurna yang kita pilih lah. Okey, seterusnya kita kaitkan dengan punca kuasa 3-nya, iaitu punca kuasa 3 200 adalah antara punca kuasa 3 125 dengan punca kuasa 3 216. Okey, dan kita tahu punca kuasa 3 125 ialah 5 dan punca kuasa 3 216 ialah 6. Jadi kita nak tahu dia hampir kepada yang mana. Kita lihat pada garis nombor ni. Okey, 125 yang ni 216. Tengah-tengah dia kita tambah ya, 125 kita tambah 216 kita bahagi dengan 2. Jadi di tengahnya ialah 170.5. Jadi dekat mana 200? 200 hampir kepada 216 ataupun hampir kepada 125. Jadi dengan jelasnya kita lihat berada di sebelah kanan, iaitu hampir dengan 216. Bila hampir dengan 216, maksudnya kita akan kaitkan dengan 6, iaitu punca kuasa 3 200 menghampiri 6. Okey. Dan contoh yang terakhir, anggarkan nilai bagi punca kuasa 3 negatif 645.8. Jadi tetap kita perlu rujuk kepada jadual kuasa 3 sempurna. Kita akan dapat negatif 645.8 adalah di antara negatif 512 dengan negatif 729, iaitu 8 kuasa 3 dengan 9 kuasa 3. Okey, seterusnya kita lihat. Kita kaitkan dengan punca kuasa 3 negatif 645.8 punca kuasa 3 adalah di antara punca kuasa 3 negatif 512 dengan punca kuasa 3 negatif 728. Dan kita tukar negatif 512 punca kuasa 3 ialah negatif 8. Negatif 729 punca kuasa 3 ialah negatif 9. Jadi kita lihat negatif 645.8 hampir kepada negatif 512 ataupun hampir kepada negatif 729. Jadi tengah-tengahnya ialah negatif 620.5. Jadi dekat mana kedudukan negatif 645.8? Hampir kepada, okey, akan berada di sebelah kiri. Kat sini Sebab sini 620. Jadi 645 akan berada hampir dengan negatif 729. Ini bermakna punca kuasa 3 bagi negatif 645.8 menghampiri punca kuasa 3 negatif 729, iaitu negatif 9. Jadi ini ialah 3 contoh untuk punca kuasa 3 dan juga 3 contoh untuk menganggar kuasa 3. Jadi yang paling penting cikgu kata ialah kena ingat selalu kuasa 3 sempurna. Okey? Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.